Okay. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung kita punya program pembudayaan Al-Quran. Topik hari ini ialah gharar dalam muamalat. Baik. Untuk bacaan tentang gharar dalam muamalat ini, kita akan mulakan bacaan dari surah Al-Baqarah ayat 188 hingga 190. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين صدق الله العظيم. Kita pergi ke terjemahan ayat 188. Dan janganlah kamu makan, yakni atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu dengan memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Baik, ayat 99. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai peredaran anak-anak bulan. Katakanlah, yakni peredaran anak-anak bulan itu menandakan waktu-waktu, yakni urusan dan amalan manusia, khasnya ibadat haji, dan bukanlah perkara kebajikan. Kamu memasuki rumah dari sebahagian belakangnya ketika kamu berihram. Akan tetapi kebajikan itu ialah perbuatan yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah, yakni kamu itu melalui pintunya, serta bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kamu berjaya. Ayat 190. Dan perangilah kerana, yakni menegakkan dan mempertahankan agama Allah akan orang-orang yang memerangi kamu. Dan janganlah kamu menceroboh dengan memulakan peperangan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang menceroboh. Baik. Itu yang dimaksudkan dengan ayat 188 sehingga ayat 190. Baik, saya ingin fokuskan kepada ayat 188 kerana bermula surat Yas'alunaka anil ahillah ni maksudnya dia nak menceritakan tentang ibadat haji. Kalau kita buka mushaf, ayat sebelah tu, muka surat sebelah banyak menceritakan tentang hukum Islam dan ibadat haji lah. Kita menceritakan tentang fitnah pun ayat yang seterusnya. Baik. Baik, saya suka bertanya lah macam biasa. Hukum tajwid. Okey, hukum tajwid. Baik. Kalau kat sini apa hukum tajwidnya di sini ni? Wala ta'kulu amwalakum. Apa hukum tajwidnya? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Wala ta'kulu amwalakum. Apakah hukum tajwidnya di sini? Ada yang boleh jawab? Ke saya nak panggil ni? Ada 12 orang ni, saya panggil Okey. Kita mula ke Hanis lah. Puan Hanis, Sanisah. Okey, apakah hukum di sini ni? Hukum tajwidnya di sini. Apa hukumnya? Okey, tak ada jawapan. Mungkin tengah masak agaknya. Okey, kat sini hukum tajwidnya ialah
uh, huruf mat iaitu waw ni dia bertemu dengan alif ataupun hamzah dalam dua kalimah. Wala taqulu, qulu ni satu kalimah, amwalakum ni satu kalimah. Satu kalimah maknanya dia dua kalimah. Bila dua kalimah dia ialah mat jaiz munfasil. Okey, kita pergi mim mati bertemu dengan ba. Apa hukum tajwidnya? Mim mati bertemu dengan ba ialah ikhfa syafawi, maknanya kita kena baca dengung. Amwalakum bainakum. Okey, amwalakum bainakum tu mim mati bertemu ba bersama, maksudnya ialah cara bacaannya ialah mim tu kita tak boleh terlalu rapat. Amwalakum bainakum. Okey, sebab dia ibaratkan ibarat satu helai kertas boleh kita masukkan dalam mulut. Dia tidak boleh terlalu rapat. Okey, baik. Mungkin ada hukum tajwid yang lain yang boleh kita tengok. Okey, 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 ni nun mati bertemu dengan ta. Apa dia hukumnya? Walaisal birru bi ta'tul buyut. Okey. Hukumnya ialah ikhfa hakiki. Maksud ikhfa hakiki ni kita menyembunyikan makhraj ta ni di dalam nun mati. Nun sukun ni. Maknanya macam kita nak sebut ta tapi kita dengungkan nun ni dan pada masa yang sama kita punya lidah ataupun mulut perlu meletakkan pada makhraj ta. Mana makhraj ta? Maknanya makhraj huruf ta ni dia dekat ujung lidah bertemu dengan belakang gigi. Bi ta'tul buyut. Kita letakkan lidah kita dekat makhraj ta tu. Sama juga macam min zuhuriha, ikhfa hakiki. Min zuhuriha, kita nun mati, kita kemudian kita letakkan dengan makhraj za. Makhraj za di mana kita lidah keluar sikit. Za. Okay. Min zuhu. Disebabkan za ni dia ada sifat dia, maknanya kita kena tebal. Kata kita punya mulut tu kena tebal lah, mulut ke depan. Min zuhuriha. Baik, itu sedikit sebanyak tentang hukum tajwid. Jelas ya? Okey, baik. Kita dah tamat hukum tajwid. Baik, kita akan fokuskan kepada okey saya perasan kat sini ada attendant boleh isi attendant. Okey, staff UTM lead tak dapat join Okey, tak apa. Baik, hari ini saya akan menceritakan tentang apakah itu gharar. Pernah dengar tak gharar? Pernah dengar tak gharar tu apa? Ni tak ada siapa tahu tak masuk gharar? Ada tak kat sini? Apakah dimasukkan tengah gharar? Macam ada yang buka mic tadi. Nak jawab ke? Silakan. Tak adalah saya sembunyi. Apa dia? Tak tahu doktor. Tak tahu. Okey, Puan Amelia. Okey. Adakah Puan Amelia ni daripada RMC ni? Okey, selalu berhubung. Ya betul. Alamak, okeylah kanta pula kan. Okey. Baik gharar ni maksudnya ada banyak maksud. Secara umumnya gharar ini dari sudut bahasanya ialah pertaruhan atau pengambilan risiko. Risiko. Boleh tak kita mengambil risiko? Risiko ni termasuk tak dalam gharar? Baik. Maksud gharar ini dari segi istilahnya pengambilan risiko yang melampau tanpa ataupun tanpa pertimbangan dari pihak pengambil risiko tersebut. Kita ambil je risiko. Sebab kita secara umumnya kita ada risiko, betul? Kita pergi ke pejabat, kita bawa kereta, kita pun ada risiko. Mungkin kalau kita belajar tentang risiko kan, pengurusan risiko, dia ada beberapa cara untuk kita mengurangkan risiko ni. Sebagai contoh, kita tidak pergi ke kerja sebab ada risiko COVID-19. Sebab saya percaya semua work from home kan? Adakah yang kerja kat office ni? Rasanya semua tak boleh masuk kan? Kita semua kerja dari rumah. Okey, kerja dari rumah Okeylah, bekerja dari rumah kan. Okey. Tapi kalau istilah yang sebaiknya kepada gharar ialah uncertainty, iaitu ketidakpastian. Ketidakpastian dalam transaksi. Itu adalah gharar. Baik.
Okey. Okey, terdapat dari segi istilah terdapat sesuatu yang ingin disembunyikan oleh sebelah pihak dan boleh menimbulkan rasa ketidakadilan serta penganiayaan kepada orang lain. Itu yang dimaksudkan dengan gharar. Kita cuba menyembunyikan sesuatu fakta ataupun perkara. Kita sebagai penjual, okey, kita menyembunyikan satu fakta berkaitan tentang produk yang kita jual. Mungkin kita menyembunyikan produk kita tu rosak ke, itu kita cuba gharar. Di mana kat situlah risikonya. Okey, menurut Ibn Rushd, gharar ialah kurang maklumat terhadap sesuatu barang. Ingat, poin dia kurang maklumat tentang sesuatu keadaan barang ataupun objek yang wujud, keraguan pada kewujudan barang. Mungkin barang itu ada ke tak ada. Kuantiti maklumat yang lengkap berhubung dengan harga. Kita jual barang tapi tak bagi tahu harga. Ini turut berkait dengan masa yang diserahkan. Mungkin kita tak diserahkan barang. Itu adalah contohnya. Sebagai contoh yang lain, menjual burung di udara. Kita menjual sesuatu tu bukan kita punya. Jadi kita menjual burung di udara tu tak boleh. Unta yang dah lari, kita tidak boleh nak serahkan. Buah-buahan yang belum masak. Dan jual beli al-khasah. Tak apa. Jual beli al-khasah ni kita akan bincangkan di nanti slide yang seterusnya. Baik. Apakah hukumnya? Hukumnya ialah haram. Suka saya ingatkan ya, kita dah belajar tentang riba, kita dah belajar, hari ini kita belajar tentang gharar. Saya percaya ada dalam kalangan anda semua ini yang berniaga. Jadi berhati-hati ya tentang ilmu gharar ini, sebab gharar ini hukumnya ialah haram. Okey, kerana Rasulullah SAW melarang jual beli hasad dan jual beli gharar. Melarang maksud sini hukumnya ialah haram dan sangat dicegah. Baik, ini berdasarkan hadis ya. Okey, apakah dimaksudkan dengan gharar dengan khasah? Okey. Khasah ialah maknanya jual beli dengan cara kita melempar batu batu. Kemudian berkata biasanya kita nak beli tanah kita nak beli tanah. Okey, kita nak beli tanah, so kita lemparlah batu. Setakat itu sahaja yang boleh yang kita jual. Maknanya itu ialah khasah. Okey, itu pun termasuk dalam gharar. Okey, jelas? Setakat ini laju ke? Okey, jelas. Jelas jangan buat pula tau. InsyaAllah tak, doktor. Tak buat okey, insyaAllah tak. Okey, kita ada jual beli munabazah. Munabazah ni maksudnya munabazah munabazah. Okey. Seorang penjual berkata kepada pembeli, kalau saya lempar barang ini kepada kamu, maka wajib untuk dibeli. Walaupun barang tersebut belum dibuka atau diperiksa. Jelas dan nyata di dalam analogi tersebut ada wujud elemen gharar di mana subjek atau barang yang akan diniagakan tidak tahu keadaannya, bentuk dan cirinya. Ini adalah contoh barang munabazah. Okey. Kita pun tak tahu barang dia apa, dia lempar, kemudian kita wajib beli. Menzalimi tak? Okey. Mungkin ada saya percayalah majoriti daripada anda ni pun pertama kali dengar jual beli munabazah ni. Baik. Kita pergi ke jual beli yang seterusnya, iaitu jual beli al-mulasamah. Okey. Al-mulasamah ialah seorang penjual berkata kepada pembeli, okey, apa saja yang kamu sentuh maka harus dibeli. Kan? Walaupun belum dilihat atau diperiksa. Wujud gharar di sini apabila barang yang harus dibeli itu tidak diketahui akan keadaannya menjadikan perniagaan ini haram di sisi Islam dan tidak sah. Okey, macam mana kalau kita macam pergi pasar raya kan? Biasa tak kita pergi pasar raya? Walaupun dah lama tak pergi pasar raya kan? Okey. Biasa tak kalau kita pergi ke pasar raya, dia akan tulis apa? Barang pecah dikira jual. Itu dikira gharar ataupun tidak? Kenapa tidak pula? Kita sentuh dan kita wajib beli. Tidak, sebab kalau pecah je baru dibayar. Kalau tak pecah tak bayar. Okey, betul Okey, baik. Jangan kita maknanya kita perlu berhati-hatilah pergi ke pasar raya jangan main pegang kan pecah pula atau orang kan. Baik. Bagus. Okey. Ya saya. Minta maaf doktor, saya kena left dulu, saya ada satu meeting kena join. Okey, silakan. Terima kasih doktor. Alright. Tak apa, nanti boleh saya record, nanti saya upload dekat YouTube, boleh tengoklah kat YouTube Okey, terima kasih doktor. Alright. Apakah hikmah pengharaman gharar? Okey.
Gharar ini hakikatnya dia mengakibatkan penindasan dan ketidakadilan dan hilangnya aset untuk satu atau bahkan dua pihak. Sebab mungkin kita menjual barang yang tak wujud. That's why dia jadi penindasan dan ketidakadilan. Gharar juga akan menyebabkan permusuhan di antara kedua-dua pihak yang terlibat. Okey, mungkin kita tak puas hati dia jual barang sesuatu yang tidak mengikut spek yang ditetapkan. Okey. Gharar menyebabkan barang-barang yang terlibat akan menanggung risiko, pihak yang terlibat menanggung risiko yang sepatutnya mereka elak. Okey, sebagai contoh kan, pernah beli barang kat Shopee tak? Biasa beli barang kat Shopee. Tak pernah beli barang kat Shopee? Wah, baik ni. Pernah beli barang tak kat Shopee? Ataupun mana-mana? Pernah. Okey, pernah. Okey. Ah, wujud tak gharar dalam pembelian barang di Shopee ni? Kita beli barang online. Kita tak pegang barang itu. Kita tak tahu barang itu wujud ataupun tidak. Okey, ada. Puan Intan Puan Intan pernah tak, tapi dah tak lagi sebab kena tipu. Dapat barang tak sama dengan yang dipilih. Itu mungkin sebabkan kesilapan individu. Sebenarnya secara jujurnya lah kalau kita beli barang online ini kita ada terlibat dalam horor. Alamak, kita dah baru beli barang kan kat Shopee kan. Okey. Tapi tak apa. Dia ada jenis horor ya. Pertama kita pergi horor yang bersifat ringan, okey, iaitu dia ada dua jenis gharar. Gharar yasir, ketidakpastian dapat dihindari kerana ia berkaitan dengan objek. Jenis gharar tidak menyebabkan kerosakan berat pada salah satu pihak. Gharar ini tidak mempengaruhi kesahihan kontrak tersebut. Sebagai contoh, membeli buah yang tertutup seperti durian. Macam juga dalam Shopee ataupun kita beli barang secara dalam talian. Okey. That's why perlunya kita baca spek dia punya spek dia tu kan, barang dia tu saiz dia apa, barang dia buat daripada apa, material itu, sebab kita nak cuba mengurangkan keghararan tu. Istilah tu saya punya keghararan. Okey, maknanya kita cuba untuk meminimaliskan kita akan ditipu. Okey, mungkin pembeli seller akan post barang yang salah. Okey, dalam Islam dipanggil, ada satu panggil di kontrak khiyar option, iaitu di mana kita boleh memulangkan balik barang tersebut. Dan saya percaya kalau di Shopee pun dia ada perkhidmatan yang itu. Okey? Perkhidmatan itu di mana kita boleh return balik barang yang tersalah hantar. Pernah juga saya order lain. Saya pernah order apa time tu penting kat barang tu. Saya order tapi yang sampainya kipas. Kipas sampai. Saya pun tak ingat saya order apa, tapi kipas lah yang sampai. Kipas tu saya kata tak apalah, saya ambil je lah kipas ni kan. Tu saya terima barang itu saya menamatkan khiyar ataupun pilihan untuk membatalkan jual beli. Baik. Kemudian kita ada gharar yang berat, gharar fahish. Tadi gharar yasir. Yasir ni ringan, fahish ni berat. Okey. Ketidakpastian berkaitan tentang informasi penting yang berhubung dengan kontrak yang diperlukan untuk membantu para pihak dalam pengambilan keputusan apakah akan masuk ke dalam kontrak ataupun tidak. Okey. Jangan lupa isi kehadiran okey. Jenis gharar ini dilarang dalam Islam. Sebagai contoh, okey, kita beli makanan tanpa mengetahui harga barang tersebut, tapi bila rasa tiba-tiba bil sampai, kita tengok harga yang tinggi. Biasa tak kita pergi kedai makan, dia menu tak letak harga? Biasa tak? Oh iyalah, kita dah lama tak pergi makan kat kedai kan. Okey. Biasa kan? Kadang-kadang kita jumpa juga ada kedai yang tak letakkan harga. Kita pergi ke pasar malam ke, dia tak letakkan harga. Main letak je harga. Dia pun main cakap je harga kan. Sebenarnya dia salah dari sisi undang-undang Islam dan dia juga salah dari segi undang-undang di Malaysia. Ya. Sebab ada tapi jarang macam tu. Yang jual online pun letak picture tapi kena PM harga. Tak apalah, paling kurang dia bagi tahulah harga. Biasalah. Sebenarnya tujuan kalau kita dari segi psikologinya, bila dia suruh PM harga tu, sebenarnya dia nak kita ada engagement dengan dia. Kalau kita komen kat Facebook ke kan, dia tak nak bagi tahu kat harga, salah satu sebab dia nak ada engagement dengan kita. Dia nak, orang kata apa, nak close, nak ada hubungan. Dan satu lagi tujuan dia nak PM harga tu, kalau dia takutkan orang tengok harga je terus tak nak.
Bila PM tu automatik dia akan ada engagement. Baik, itu dia sebenarnya dia tak gorol lah kalau dia suruh PM harga tu kan. Kita PM je lah kan. Biasalah kan, nak PM ni kita pun malas lah, nanti kan dia ada kontak kita pula kan. Tak apalah, terpulang lah kalau macam barang tu perlu, tak ada masalah. Okey. Gharar apabila ringan, sedikit atau tidak mungkin dipisahkan, maka urus niaga ataupun kontrak tersebut sah di sisi Islam. Okey, ringan, tapi kita cubalah untuk kita mengurangkan gharar tu, ketidakpastian tu. Pastikan betul-betul terjadilah jual beli tu. Baik. Okey, saya suka ingatkan, gharar ini terjadi dalam konteks muawadah. Okey, muawadah ini maksudnya pertukaran kontrak antara dua pihak yang ada ijab dan qabul. Okey, dalam arti kata lain, pertukaran sahaja yang akan menjejaskan status sah. Okey, sebagai contoh jual beli. Jual beli ialah kontrak muawadah di mana ada jual dan beli ataupun bilateral. Maknanya dua pihak yang berkontrak. Dia jual barang, okey, dia jual barang kemudian dia beli. Okey, maknanya dia ada dua pihak berkontrak dan ada barang. Itu maksudnya kontrak muawadah, jual beli, kita ada murabahah dan sebagainya. Itu menggunakan kontrak muawadah. Baik. Kemudian kita ada kontrak tabarruk. Okey, unilateral. Tabarruk ni biasanya kontrak-kontrak yang bersifat kebajikan. Okey. Sifat kontrak-kontrak kebajikan ini dia tidak ada, kata apa? Dia tak ada unsur-unsur horor tu. Sebab dia bersifat kebajikan. Ialah kita sedekah. Kita sedekah kan, itu adalah satu kontrak. Kan? Akad kita ialah kita sedekah. Tapi tak tahulah ke mana duit kita pergi tu kan. Sekarang ni pun banyak, sekarang ni banyak kita bersedekah dalam kontrak, dalam konsep, dalam sekarang isu semasa ialah Palestin, betul? Kan? Ada tak dalam kalangan saya ni yang dah menderma dalam Palestin punya tabung? Ada? Tak ada. Dahsyat. Tak ada. Okey. Tak ada yang menyumbang dalam tabung-tabung Palestin. Okey. Tak apa. Pastikan anda menyumbanglah seelok-eloknya. Dibolehkan atau tidak, kita tak nak bayar jika rasa tertipu dengan harga dipaparkan seperti harga makanan yang tak masuk akal. Setelah selesai makan kena bayar harga yang tinggi. Tak boleh kita kena bayar juga Tapi urus niaga tersebut ialah gharar. Kita kena bayar juga walaupun ni sebab kita dah ambil harta dia. Kita dah makan kan. Tapi kita kena bayar juga. Walaupun itu adalah gharar. Okey, juju juju. Okey, juju ni nama ni. Okey, ada sumbangan sikit. Okey, saya rasa saya menjawab Puan Sanisah. Kak Anis ni kan. Okey, maknanya kita bila kita dah makan walaupun kita tak berhati, kita kena bayar juga sebab kita dah makan. Tak makan nanti kan dia tak halal kan, tapi sebenarnya kita awal-awal lagi kita dah masuk dalam kontrak yang gharar. Okey, jadi pastikan anda perlu kalau anda pergi makan, pergi ke mana-mana kedai makan, pastikan anda tahu harga dia supaya anda tidak tertipu. Sebab Islam memang melarang urus niaga yang gharar. Okey, ada sumbangan sikit alhamdulillah pastikan anda menyumbang kepada tabung-tabung yang sah. Sebab saya difahamkan ada beberapa tabung yang mengambil duit untuk Palestin tapi diguna untuk diri sendiri diguna untuk diri sendiri. Pastikan anda dapat menyumbang dalam keadaan tabung yang sesuai lah. Tapi kalau ikutkan sah je, anda dikira bersedekah juga. Cuma sayanglah kan, kita sedekah tapi tak sampai kepada orang yang memerlukan. Okey. Baik, itu adalah tabarruk. Okey, jenis gharar dalam jual beli. Okey, kita biasa kita tengok makdum. Makdum ni maksudnya subjek urusan jual beli tidak wujud pada masa itu. Okey. Ataupun barang yang nak kita jual tu tak order, tak wujud lagi pada masa itu. Contohnya ini kitab-kitab lama punya contoh. Kita jual beli lembu yang masih dalam kandungan ibu tersebut. Sebab mungkin dia lahir tak dia lahir tak cukup sifat ke kan, ataupun dia mati ke kan. Itu tidak boleh dibenarkan dalam Islam. Ada kat sini ke yang ternak lembu? Tak ada ternak lembu.
petang kan, jaga kandang lembu kan. Okey, itu adalah jual beli makdum. Jual beli majhul ialah barang yang tidak jelas ataupun sebenar perkataan dia jahalah ni, kita tak tahu. Jahalah ataupun jahil ni kan maksudnya kan kita tak tahu. Ini istilah bahasa Arab lah jahalah maksudnya dia kita tak tahu. Okey. Baik. Jual beli barang yang tidak jelas. Seperti pernyataan saya menjual barang ini dengan harga RM1,000. Tapi barangnya tidak diketahui secara jelas. Kita barang tu harga ada tapi barang tu kita tak jelas apa dia. Barang ni RM1,000 ni kan. RM1,000 kot. RM1,000 tu boleh belanja sebulan tu. Okey. Kita ada adamu istita'ah, okey. Di mana tidak kemampuan untuk menyerahkan barang jualan. Jual beli ini gharar pada isu harga milik barang tersebut. Sebagai contoh, kita jual beli barang curi. Okey. Kita tak mampu menyerahkan barang tersebut, itu adalah barang curi. Kita tak mampu pun serahkan. Okey, itu jual beli. Kita ada okey, gharar dalam muamalat. Okey, kita dah bincangkan tadi jual beli janin haiwan. Okey. Kita haiwan tu kita tak pasti dia ada dalam kandungan lagi. Okey, jual beli buah-buahan yang belum masak. Okey, melainkan dijual memang buah tu belum masak tu maksudnya mungkin buah macam buah mangga kan. Memang dijual belum masak supaya kita boleh buat jeruk kan. Sedap tak makan jeruk? Buah mangga tak masak lagi tu kan, masam-masam, lepas tu letak gula sikit kan. Letak kicap sikit kan. Biasa tak makan? Tak beli kan. Baik, jual beli barang yang tidak dimiliki. Okey, kita jual beli barang yang kita bukan kita punya. Boleh tak kalau kita ada tak sini jadi dropship, ejen dropship? Kak Anis, mungkin ke siapa yang Juju ni, saya letak nama Juju. Juju. Puan Juju ke? Puan Juju ke kot ni? Okey. Puan Intan, Puan Azura, ada tak jadi dropship? Tak ada jadi dropship. Oh, takut kantoi kan? Okey lah. Ada? Apa? Ada? Tak ada. Ke takut kantoi ni? Takut kantoi ni. Takut kantoi. Ada kita jadi dropship. Boleh tak kita jadi dropship? Kita jual barang yang bukan kita punya. Kita tak punya barang tu. Jadi kita jadi dropship. Boleh ke tidak boleh? Betul tak? Dropship, anda jadi dropship. Okey, contohnya anda jual apa? Anda jual baju, blouse. Blouse tak payah gosok. Blouse tak payah gosok. Anda bukan pemilik kepada blouse tak payah gosok tu. Anda hanya ejen sahaja. Anda makan komisen. Anda jual blouse tu tapi hakikatnya bukan anda punya. Boleh tak? Boleh tak? Alamak. Habislah. Boleh tak? Tak ada ke yang jadi dropship? Aduh, bagusnya. Okay, dropship tudung ke kan? Dekat saya duduk Semperenggam ni, dia ada tudung Cintawati Scarf. Cintawati Scarf ada pejabatnya dekat Semperenggam ni. Tapi saya tak pernah masuk lah kan. Saya rasa tak ada keperluan untuk saya masuk dalam Cintawati Scarf tu kan. Okay. Itu boleh ke tak boleh kita buat dropship? Okay. Dropship itu kita perlu pastikan kalau anda semua adalah dropship ataupun dropshipper, pastikan anda, walaupun anda tidak memiliki barang tersebut, anda perlu mendapatkan kontrak di antara orang kata apa, dia punya kepala itulah, supaya anda adalah ejen ataupun dropshipper yang sah. Anda kalau dropshipper yang tidak sah, anda termasuk dalam gharar. Sebab anda tidak sah. Macam juga macam saya percaya kan dalam apa, dalam kalangan anda ini ialah orang kata apa, ada rumah, ada kowik ataupun apa cukur kan. Ada penapis air. Orang tu bukannya dia jual cukur tu, bukan dia punya, tapi dia jadi ejen dia. Tu yang dia jual barang bagi pihak kowik itu sendirilah. Okey. Kemudian kita proses jual beli yang tidak jelas. Okey. Kemudian barang yang meragukan kewujudan barang tu ada ke tak ada kan. Biasa kan macam kita beli kat Shopee, kita dah order dah, park order, tiba-tiba dia bagi dia DM kita, alamak barang habis. Itu ialah tapi tak apalah sebab barang tu dia bagi tahu barang tu dah habis. Tapi pastikan anda kalau anda jadi jual barang, pastikan wujud barang itu. Okey. Macam mana kalau kita nak menempah
boleh tak kita menempah? Contoh kan macam kita nak tempah baju raya kan. Okey, selamat raya lah, lupa nak ucap kan. Kita nak beli baju raya. Kita nak tempah baju raya. Semua tempah ke baju raya ke memang tak tempah tahun ni? Ke memang beraya sendiri kan? Makan Maggi di pagi raya. Ada? Makan Maggi sedih ni. Kan? Tak ada Semua beraya Beraya kat rumah parents Wow, boleh tangkap ni. Langgar SOP. Baik, alright. Okay, kita jual beli keadaan barang yang tak jelas. Mungkin barang itu dah rosak. Okay, kita tak bagi tahu barang itu dah rosak ataupun adalah defectnya. Kita boleh jual barang yang rosak, tak kita boleh jual lah. Kita kena bagi tahu kalau barang itu ada sedikit rosak, kita kena beritahu barang itu apakah yang rosak. Okay, kalau dia redha untuk menerima barang yang terosak itu, kita boleh urus niaga terus. Tanpa harga yang tetap. That's why bila kita beli barang, pastikan anda dapat harganya. Anda tahu harganya. Anda tidak boleh tak ada harga kan. Beli barang tiba-tiba tak tahu harga, main bayar je kan. Okey. Tapi saya percaya anda semua tengok harga Okey. Harga, syarat barang, harga yang berubah-ubah kan. Okey. Barang tu berubah-ubah. Ada mungkin kalau macam contohnya kan. Okey, kalau macam bola kan. Saya nak berjual baju. Kalau Villarreal menang, semalam Villarreal lawan Manchester. Kalau Villarreal menang, harganya RM10. Kalau Manchester menang, harganya RM10. Okay, itu tidak boleh Itu adalah gharar. Sebab kita harga barang yang berubah. Okay. Kemudian syarat yang tak dinyatakan, okay, tak tetap dengan syarat dia. Kemudian insurans. Suka saya ingatkan kita siapa kat sini ada insurans ataupun takaful? Semua ada tak? Boleh ambil dengan saya lah kalau tak ada takaful. Siapa yang ada? Siapa yang ada? Semua tak ada. Sat ni. Okey Semua tak ada okey lah, boleh ambil dengan saya lah. Pastikan anda mengambil produk takaful Takaful. Jangan ambil insurans. Insurans haram dari segi Islam. Pastikan anda ambil takaful. Kita ada, saya tak ingat berapa yang ada sekarang ni. Tapi kita macam ada takaful ikhlas, kita ada takaful ikhlas, apa lagi Etika takaful, Pro BSN takaful, Hong Leong takaful. Pastikan anda ambil produk takaful Okey. Restoran, kedai makan macam Kak Anis cakap tadi, kita pastikan barang harga dia ada dalam menu tu. Okey. Ini pertandingan pertandingan, pastikan jelas hadiah dia. Okey. Suka saya ingatkan, contohnya anda buat pertandingan kan. Okey. F54 ni F54 kan. Okey. F54 buat pertandingan. Pertandingan memasak. Okey, pertandingan memasak. Pernah buat ke F54? Pertandingan memasak. Okey. Diam je ni macam kat library ni. Saya kat library ni. Library pun bising juga kadang-kadang. Tahu je. Okey pertandingan F54 pernah buat pertandingan memasak tak? Belum pernah, Doktor. Ni cadangan saya buatlah pertandingan masak, tapi saya nak join lah. Belum pernah lagi doktor pertandingan masak. Oh, ada lelaki. Ada Farizal, Encik Farizal. Okey Boleh On Encik doktor, Farizal. kita masak lah, jom. Apa dia? Yalah, pertandingan memasak. Okey, next time kalau ada pertandingan memasak, Encik Farizal, kita team Okey, mantap. Saya terror kat masak ni kan. Masak Maggi, letak telur, letak sayur sikit, ayam sikit. Sedapnya. Itu makanan paling sedap lah. Dapat pula hujung-hujung bulan kan. Dapat pula gaji awal itu. Gaji awal dah habis beraya. Walaupun tak beraya, tapi habis juga. Tak tahu kan macam mana kan. Unik kan duit. Okey. Pertandingan. Okey, balik pada cerita pertandingan tadi. Sekiranya kita kenakan yuran. RM100 seorang. RM100 satu tim lah. Saya dengan Cik Farizal, kita satu tim, kita bertekad untuk masak. Kita masak apa kita nak masak Cik Farizal? Kita masak ni lah. Maggi kawah. Maggi kawah. Maggi kawah. Murtabak Maggi lah. Kita punya menu kita nak masak murtabak Maggi. Murtabak Maggi. Kemudian lepas tu ada tim lain. Puan Intan dengan Kak Anis. Dia buat satu lagi yuran. Maknanya RM100. Jadi pertandingan kita Kerabu Maggi. kerabu Maggi pula dia nak masak kan. Okey, tema kita Maggi lah, Maggi.
Jadi saya dah cop saya dengan Cik Farizal kita buat murtabak Maggi. Wah, sedap murtabak Maggi. Murtabak Maggi makan seorang. Itu lagi sedap. Yang bagi orang lain. Ha. Bila orang tanya, kenapa kau bawa Maggi ni? Tak, tadi lalu kan depan orang kan. Kita yang bagi tahu, kita makan seorang je. Kemudian ada RM200 ni kan. Dua orang je, pertandingan dua orang je. So juara akan dapat RM200. Ini salah dari segi undang-undang Islam sebab ada unsur gharar dan perjudian di mana kita hilang RM100 menyebabkan itu adalah unsur-unsur perjudian. Okey, insya-Allah minggu depan saya akan cover tentang, kalau minggu depan lah, kalau macam saya dipanggil lagi ke kan, insya-Allah saya akan terangkan tentang maisir, itu ataupun elemen perjudian. Baik, jelas setakat ini? Okey, secara kesimpulannya, gharar boleh menyebabkan sesuatu transaksi muamalat menjadi terbatal dan tidak sah. Jadi kita perlu mengelakkan berurusan dengan transaksi yang tidak jelas sebab Islam mementingkan keadilan bagi kedua-dua pihak yang berkontrak. Okey, tak apa, nak minta diri tak apa. Okey, silakan. Jadi ada apa-apa soalan yang ingin diajukan? Encik Wan Arif mana? Encik Wan Arif. UTM lead Encik Wan Arif. Okey. Mungkin dia masak kot. Masak kerabu Maggi. Alright. Jadi tak ada soalan. Jadi kita akhiri kuliah kita. Saya memohon maaf atas jika saya ada kekurangan dalam penyampaian saya. Baik. Semoga kita berjumpa lagi. InsyaAllah minggu depan ke. Okey, saya ingin seperti hasrat saya ingin memfokuskan kepada muamalat. Nanti anda di akhir mungkin dah setahun ke kan. Setahun kuliah saya. Bosan pula dengan hari-hari kan kuliah saya kan. Okey, tentang muamalat insya-Allah anda boleh menguasai ilmu muamalat dan mungkin kita boleh sampaikan kepada rakan-rakan kita yang lain ya. Baik. Jadi saya akhiri pertemuan kita ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak Doktor.